Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'd. Muslimin muslimat rahimahullah sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu pada malam ini, walaupun janji asalnya bulan 4 bulan 4, tetapi disebabkan kalau tak dapat dielakkan, maka saya minta sahabat saya gantikan bulan 4. Jadi pada malam ini alhamdulillah kita dapat berjumpa, yang mana saya pernah datang ke sini dulu tahun 2004 kalau saya masa itu saya duduk di Taman Melati, dan masa itu pun saya mengajar di UIA, dan sekarang ini saya dah pun berpindah ke Universiti Melaya sejak tahun 2005, dan sekarang saya berkhidmat di Fakulti Pendidikan sebab selalu orang tanya di akademi Islam sebab saya di business saya ni mengajar guru, bakal guru pendidikan Islam yang nak jadi ustaz ataupun ustazah di sekolah-sekolah dan juga cikgu-cikgu yang nak sambung belajar. Jadi alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesempatan pada malam ini, ya, dan insya-Allah ya, dengan dalam kesempatan antara maghrib dan isyak ini saya ingin berkongsi tuan-tuan ya, dengan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian tentang perkara yang mungkin biasa-biasa saja. Kerana saya ingin berkongsi ya, dengan tuan-tuan tajuk yang diperbincangkan oleh saya bawa ni buku kompilasi tazkirah yang disusun oleh seorang imam di Riyadh di Arab Saudi. Yang saya pergi ke Mekah ni, saya beli bukunya menarik tuan-tuan. Saya tengok buku tebal ni, harga dia cuma 28 riyal saja. Ya. Dan buku ni saya rasa lah ya, kalau kita tak ada ustaz datang ke surau pun, kalau kita masing-masing boleh pakat-pakat baca pun bagus ya. Sebab dia tajuk yang dibincangkan itu adalah memang tajuk tazkirah yang beliau sampaikan di masjid-masjid di kawasan Riyadh, kemudian dibukukan ya. Ada 150 tajuk yang dibincangkan. Tapi cumanya masalah yang paling besar sekali sebab dia bahasa Arab ya. Jadi kita tak boleh nak pakat-pakat baca, kecuali ada yang boleh tolong terjemah kepada kita, insya-Allah kita boleh ambil manfaat. Jadi tajuk yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini ialah satu tajuk berkait dengan asbab insyirah al-sadr, iaitulah sebab-sebab yang membawa kepada insyirah. Tadi tuan-tuan kita biasa dengar surah apa tuan-tuan dalam Quran, iaitulah surah Al-Insyirah, iaitulah alam nashrah laka sadrak, yang mana Nabi ajar kepada kita supaya banyak membaca ataupun mengamalkan surah tersebut. Tujuannya apa tuan-tuan? Iaitulah supaya Allah kurniakan kepada kita kelapangan dalam hidup. Sebab ya, saya memilih untuk membincangkan dengan tuan-tuan tentang tajuk ini kerana pada hari ini ramai orang bercakap tentang apa yang disebut sebagai kesihatan mental. Kan, kalau tuan-tuan tengok hari ini, orang bila bercakap tentang kesihatan, orang bukan bercakap sahaja tentang kesihatan fizikal, tetapi juga kesihatan mental. Dan bila saya buka topik ini tadi, saya cubalah cari maklumat tentang statistik ataupun keadaan ataupun situasi masalah mental masyarakat Malaysia hari ini. Jadi dalam bulan 6 baru ni, statement daripada Menteri Kesihatan kita tuan-tuan, dia kata pada tahun 2008 kita ada kes outpatient psychiatry ni 379,000 kes di seluruh Malaysia. Dan ini meningkat kerana tahun 2007 kita ada 324,000 kes saja. Ya, itu yang outpatient. Yang pesakit yang dirawat di hospital pula dia kata sebanyak 21,852 kes pada tahun 2008. Dan semua statistik yang ditunjukkan di sini tuan-tuan menunjukkan bahawa trendnya adalah trend meningkat. Saya tak nak ambil statistik di Amerika ataupun statistik di United Kingdom dan sebagainya, tetapi kita lihat dalam situasi masyarakat kita hari ini. Kerana
pemerhatian kita mendapati tuan-tuan, ya, kecenderungan manusia berhadapan dengan masalah sakit jiwa ini selalu sama. Saya rasa zaman kita belajar tuan-tuan, ya, zaman 80-an lah. Saya ni generasi 80-an sekolah, 81 tu darjah 1. Ya, tahun 80-an, tahun 90-an kita tak pernah dengar pelajar sekolah yang bunuh diri sebab fail dalam SRP ataupun SPM. Tapi hari ini kita tengok tuan-tuan, ya, budak perempuan India kan yang fail PMR kalau tak salah saya, yang gantung diri, yang bunuh diri. Puncanya apa? Hanya gagal dalam PMR. Jadi kita dapati bahawa masalah ketenangan jiwa itu adalah satu masalah yang sangat penting untuk kita fikirkan bersama. Dan kerana itulah hari ini bila kita lihat kempen-kempen, ya, yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan, di antara kempen utama yang dijalankan adalah kempen untuk mewujudkan kesihatan mental. Kerana masalah kesihatan mental ini satu perkara yang akibatnya terlalu besar. Sebab tuan-tuan, kalau kita lihat, penyakit fizikal mungkin hanya ditanggung oleh individu pesakit tersebut saja. Tetapi kalau orang yang sakit mental, akibatnya bukan dia seorang saja yang akan tanggung, tapi mungkin keluarga ataupun orang yang berada di sekelilingnya.